Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli. Ini adalah perbincangan webinar kita di Astro Awali di mana kami bawakan perbincangan pasca moratorium bagaimana untuk tidak panik. Dan seperti anda tahu di luar sana, moratorium yang bermula pada 1 April lepas akan berakhir pada 30 September ini. Perdana Menteri sebelum ini menyatakan bahawa 7.7 juta peminjam di luar sana ataupun sekitar 93% peminjam individu mendapat manfaat daripada moratorium bayaran pinjaman bernilai sekitar 40.8 bilion ringgit sejak ia berkuat kuasa pada 1 April lalu. Dalam masa yang sama, 243,000 perusahaan kecil dan juga sederhana PKS atau 95% menerima manfaat sama daripada moratorium terbabit bernilai lebih 21.9 bilion ringgit. Moratorium yang akan tamat pada 30 September ini akan digantikan dengan moratorium yang bersasar untuk mereka yang hilang pekerjaan atau gaji mereka dikurangkan, di mana bayaran ansuran mereka akan dikurangkan berdasarkan pengurangan gaji ataupun pendapatan. Jadi kita ingin melihat di sini bagaimanakah anda sebagai pengguna, anda sebagai PKS dapat bersedia untuk tempoh apabila tamatnya moratorium yang akan berakhir pada 30 September ini. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, saya ingin memberikan anda sedikit peringatan di sini untuk pengalaman webinar yang optimum. Kami sarankan anda memberi perhatian kepada beberapa perkara ini, termasuklah kami sarankan anda untuk menutup semua tab-tab audio dan juga video anda untuk mengosongkan bandwidth anda. Dan jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar dari bilik webinar dan gunakan link yang sama untuk masuk kembali. Kami mungkin akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung. Anda dijemput untuk mengambil bahagian dan juga melalui tab di skrin anda. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius yang membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar yang baru secara automatik. Dan akhir sekali, seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruang chat. Jika anda ada soalan, anda boleh menekan butang mark as question dan kami akan menyampaikannya kepada saya, host webinar pada hari ini, saya Rizal Zulkafli, dan saya akan bacakan soalan anda dan juga dapatkan jawapan daripada ahli panel kita pada hari ini pada sekitar 20 minit terakhir. Saya ingin memperkenalkan secara ringkasnya ahli panel kita pada hari ini untuk memberikan anda gambaran tentang bagaimanakah perbincangan ini akan diadakan dan juga apakah skop perbincangan ini dan juga bagaimanakah kita melihat kepada tempoh moratorium selepas moratorium ini dan juga bagaimana anda sebagai seorang pengguna boleh merancang kewangan anda. Kita ada Nur Fazlin Zakaria, pengurus besar bahagian operasi AKPK. Hai Fazlin. Hai. Hai Fazlin. Ya. Seterusnya kita ada Farizan, Puan Farizan Kamaluddin, pengurus kanan Jabatan Pengurusan Strategi KWSP. Puan Farizan juga ada di sini. Puan Farizan, hai. Hello. Ya, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahir, pengarah Hijrah Wealth Management Sdn Berhad. Hajah. Assalamualaikum. Hai. Hajah. Dan seterusnya kita ada Haizat Rizal Aziz, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan SME Bank. Hai Haizat. Haizat, mungkin Haizat belum onkan mikrofon ataupun sudah Haizat? Mungkin boleh periksa? Hello, sorry, ya. Okey, terima kasih Haizat. Dan untuk kita mulakan soalan pertama kita pada hari ini, saya ingin tanyakan kepada Fazlin ya. Fazlin berkata pada Julai lepas kepada pengguna di luar sana, jangan tunggu hingga saat-saat akhir. Sekalipun pembayaran balik pinjaman hanya akan bersambung semula pada Oktober. Fazlin juga menambah bahawa merancang awal bermakna pengguna di luar sana harus melihat kedudukan kewangan mereka sama ada mereka mampu bayar balik pinjaman mereka apabila tempoh moratorium pada 30 September ini tamat. Berbaki sekitar 2 bulan lagi Fazlin untuk tempoh moratorium ini. Perancangan yang bagaimanakah yang pengguna di luar sana boleh lakukan pada ketika ini? Okey, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi.
Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Astro kerana sudi menjemput AKTV untuk sesi webinar ini. Berbalik kepada moratorium topik kita pada hari ini, kita masih ada baki 2 bulan sebelum moratorium akan expire 30 bulan September ni. Jadi pada pandangan kami, kita perlu membuat persediaan awal. Persediaan awal di sini kita katakan daripada segi mental dan juga emosi kita lah. Di mana dari segi mental kita dah tahu dah yang ini akan berakhir bulan September, ansuran bulanan akan bermula pada bulan Oktober dan kita kena set minda kita untuk menyemak balik kedudukan kewangan kita untuk memastikan kita boleh membuat pembayaran tersebut lah. Lepas tu pula dari segi emosi, masa kita tengok kita dapat announcement moratorium tersebut, memang telah dikatakan bahawa ianya adalah untuk tempoh 6 bulan sahaja. Jadi kita tak bolehlah rasa emosional sangat sebab kita memang dah diberitahu terlebih awal. Di sini masa PKP hari tu dalam bulan 4 atau bulan 5, AKPK ada menyediakan satu kajian di mana kita tanya orang ramai adakah mereka mengambil moratorium atau tidak. Dan kita mendapati lebih kurang 88% mengambil moratorium tersebut. Dan bila kita tanya apakah sebab mereka mengambil moratorium, ada yang kata untuk menambahkan dana kecemasan. Tetapi ada juga yang segelintir dalam 4-5% yang tidak ada perancangan langsung, dia ambil je moratorium tersebut. Jadi di sini kita kan saya cakap tadi kita kena buat dengan awal. So contohlah ya, kita ni sekarang dah bulan 8 dan kita punya ansuran bulanan tu mungkin 2,000 sebulan yang kita dah ada pilihan aliran tunai daripada bulan 4 hari. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. So apa yang kita dah buat dengan 2,000 sebulan yang berjumlah sekarang ni dah 8,000 sebulan. So maknanya dari segi mental kita kena tengok balik. Apakah kita menambahkan dana pendapat kecemasan kita ataupun kita dah guna duit tu untuk membayar balik hutang-hutang kita ataupun kita guna untuk benda-benda yang tidak bermanfaat untuk kita. Jadi persediaan tu kita kena, mungkin kita boleh recollect balik, buat recollection apa yang kita dah buat perbelanjaan tersebut. Lepas tu pula masih ada bulan 8, bulan 9 bagi mereka yang bergaji dan ada pendapatan. Persediaan sekarang ni perlu di mana kita dah tahu bulan 10 kena bayar. Kita tengok adjust balik. This is the time kita boleh adjust balik kedudukan kewangan kita. Make sure kita allocate bila kita dapat gaji bulan 8, bulan 9 nanti kita allocate enough money untuk bayar yang bulan 10 nanti bila dia due kan. Okey, Fazlin kata begitu, tetapi bagaimana pula dengan Hajah? Hajah adalah seorang perancang kewangan. Hajah, kita perlu melihat sama ada perlu perubahan kepada perancangan kewangan untuk tempoh tidak menentu pada ketika ini. Fazlin kata tempoh 2 bulan terakhir ini harus dilihat untuk menyemak semula kedudukan kewangan kita dan juga mungkin memberi sedikit bajet kepada apa yang akan berlaku pada pendapatan lebihan kita pada 2 bulan terakhir ini. Tapi adakah Hajah melihat dengan mungkin jangkaan peningkatan kes COVID, perlukah pengguna rancang dengan sedikit ketat lagi untuk tempoh 2 bulan terakhir ini sebelum tempoh moratorium tamat pada 30 September ini, Hajah? Ya, misal kalau kita tengok memang saya suka lihat dari perspektif mereka yang mungkin gaji dipotong, diberhentikan kerja ya, atau ada yang saya difahamkan diberi cuti tanpa gaji. So kelompok ini agak terkesan Rizal dengan dari segi menangani aliran wang tunai mereka. So mau tak mahu ya, kami dah bincang juga di Hijrah, merasa memang kena ada satu paksaan. Paksaan bagi diri mereka untuk membuat sesuatu yang agak drastik. Sebab situasi ini memang insya-Allah akan berpanjangan dan kalau mereka tidak ubah aliran wang tunai, takutnya memang akan dapat situasi yang lebih membangunkan. Pertama yang aliran wang tunai ada 2 perkara je kan, kita ada aliran wang masuk dan aliran wang keluar. So kalau mungkin terkesan ni aliran wang masuk mereka akan terkesan. That's why dari perspektif moratorium tu Masya Allah merupakan satu nikmat untuk mereka ya, sebab mereka
tidak perlu membayar hutang bulanan sebab mereka dah ada gaji. Kalau kelompok ini memang itu paksa mereka ambil mereka memang tidak ada option lain selain dari ambil moratorium itu dan mengguna pakai wang yang sepatutnya digunakan untuk bayar hutang. So bagi kelompok inilah yang paling terkesan dan saya sarankan pada mereka sebab ada sekarang ruang untuk mereka memanjangkan moratorium bulan lagi. Saya sempatlah melihat laman beberapa bank dan beberapa memuat turun dan membuat mereka. Okay. Siapa yang terkesan ni, please pergi to your bank sebab ada bank dia akan SMS kita atau text kita, tapi ada bank dia nak kita apply online dan tulis dokumen sokongan untuk memberi mereka justify kenapa kita nak panjangkan lagi kita punya tempoh moratorium. Tapi Hajah, mereka juga akan mula membayar sedikit demi sedikit kerana ada pengurangan diberikan kepada jumlah bayaran ansuran kepada peminjam yang diberhentikan bekerja dan juga dikurangkan gaji mereka. Jadi adakah Hajah lihat mereka mungkin boleh mula menyimpan pada ketika ini ataupun mereka bagaimana Hajah melihat konongram tersebut? Ya, kami tengah membayangkan diri kita dalam diorang issues ya. Bagaimana mereka nak simpan bila gaji dah tak ada. So nak tak nak ya, dia punya wang keluar yang biasa-biasa dia orang melaksanakan tu, dia harus memotongkan. I mean kalau biasa kita makan banyak ni dengan wang sekian, kita harus kurangkan. So itu saja ruang mereka ada ya. So kita pilihannya kita duduk semeja satu keluarga kata okey abah dari pendidikan kerja, wang yang kita ambil moratorium inilah kita akan cuba maksimalkan penggunaannya. Ada tak ruang untuk berjimat, ada tak ruang, malah memang mungkin ada cadangan kalau kita biasa pasang kipas setiap bilik tu, kita semua duduk satu ruang pasang satu kipas. Drastic as it sounds tapi kena ada tindakan yang luar biasa untuk dapat result yang paling maksimum untuk keluarga lah. Okey, terima kasih Hajah. Kita terus ke Puan Farizan daripada KWSP, Pengurus Kanan dan juga Pengurus Kanan Jabatan Pengurusan Strategik KWSP, Puan Farizan Kamaluddin. Puan, kita tahu ada program Air Lestari bagi meringankan beban kewangan di kala wabak COVID-19. Ahli kumpulan KWSP boleh mengeluarkan wang sebanyak RM500 setiap bulan dari akaun 2 bermula dari April 2020 ke Mac 2021 dan jumlah ini sekitar RM6,000 jika dikumpulkan RM500 sebulan dan sekitar ketika ini ia telah memberikan manfaat kepada 4.5 juta pemohon dengan jumlah pengeluaran sebanyak RM5.71 bilion. Tapi beyond numbers, dollars and cents ni Puan ya, bagaimana pencarum boleh manfaatkan Air Lestari selepas tamat tempoh moratorium ni, terutama kepada mereka yang diberhentikan kerja, dikurangkan gaji mereka ataupun mungkin berasa sedikit sesak untuk memenuhi tuntutan pembayaran balik bulanan selepas tamat tempoh moratorium ni Puan. Okay, terima kasih Rizal. Sebelum saya menjawab soalan Rizal ya, saya suka untuk menjelaskan sekali lagi ya. Sebenarnya simpanan KWSP ni dia adalah simpanan untuk persaraan ya, ataupun yang kita panggil retirement income ya. Sepatutnya dia digunakan apabila kita bersara. Dia sebenarnya bukan bertujuan untuk membayari, untuk digunakan bagi keperluan semasa, untuk penggunaan semasa ya. Sebab itu pengeluaran daripada akaun 2 kita KWSP benarkan adalah berdasarkan tujuan tertentu. Jadi dengan mengambil kira keadaan yang sedang berlaku sekarang, KWSP pun membenarkanlah pengeluaran dana persaraan dia untuk keperluan semasa bagi membantu ahli menangani masalah COVID-19 ini. Jadi berbalik kepada Air Lestari ya, sebenarnya ahli dia boleh memanfaatkan pengeluaran Air Lestari ini. Satunya yang pertama adalah bagi tujuan membayari keperluan hidup mereka seharian ya dalam tempoh pandemik COVID ni. Dan yang kedua, mereka boleh menggunakannya sebagai dana kecemasan seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Hajah Rohani tadi. Dan bila dah tamat tempoh moratorium tak lama lagi, memang mereka boleh menggunakannya untuk membayar komitmen pinjaman. Jadi itu sebenarnya memang adalah aspirasi pengeluaran Air Lestari.
Tapi selain daripada iLestari sebenarnya, di bawah pakej rangsangan ekonomi juga ya, KWSP turut melaksanakan satu lagi inisiatif, iaitu penurunan kadar caruman bahagian pekerja daripada 11% kepada 7%. Jadi ada penurunan sebanyak 4%. Jadi selain daripada iLestari, ahli sebenarnya boleh turut memanfaatkan lebihan pendapatan yang dibawa balik tu ya, take home pay sebanyak 4% tersebut. Jadi yang ini pun boleh turut dimanfaatkan sama ada untuk dana kecemasan ataupun untuk membantu mereka membayar komitmen pinjaman ya. Tapi saya juga ingin menyarankan lah ya, nak menambah daripada apa yang dinyatakan oleh Puan Haji Rohani tadi. Apa yang penting, pendapatan memang kita tak boleh buat apa-apa sebab dia di luar kawalan kita. Tapi apa yang berada dalam kawalan kita adalah perbelanjaan. So kita boleh sebenarnya urus perbelanjaan kita, berbelanja mengikut keperluan. Setelah kita ada kenal pasti keperluan, kita belanja pula mengikut keutamaannya sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni, kalau kita tidak mau panik bila moratorium ditamatkan ataupun apa ke, kita kena pergi balik kepada pengurusan perbelanjaan kita dan kita kena sesuaikan diri kita dan ahli keluarga kita untuk teruskan hidup kita dan berbelanja ataupun menukar gaya hidup kita mengikut kemampuan kita. Okey, kita akan kembali kepada isu bentar saja lagi. Saya rasa itu adalah poin fokus ataupun fokus poin kita yang bagus untuk kita teruskan perbincangan tersebut. Jika kita dibuang pekerja, dikurangkan pendapatan, Hajah katakan bahawa perubahan drastik harus dilakukan. Puan Farizan juga dan juga Fazlin juga menyatakan perkara yang sama. Kita harus ada disiplin untuk menguruskan kewangan tersebut untuk memastikan kita bersedia untuk tempoh selepas moratorium tersebut. Tapi saya ingin pergi kepada SME Bank di sini dahulu. Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan SME Bank Haizat Rizal Aziz untuk bertanyakan tentang PKS di luar sana. Kepada PKS di luar sana, kerana kita tahu pada tempoh PKP tersebut pada awal dahulu perniagaan susah untuk mendapatkan jualan, tapi pada ketika ini PKPP yang bermula pada 10 Jun ada perniagaan yang banyak perniagaan mula dibuka dan juga kembali beroperasi biarpun dengan mungkin volume jualan yang sedikit rendah. Mungkin Haizat boleh jelaskan adakah PKS kini lebih bersedia daripada pandangan Haizat dan juga SME Bank sendiri, adakah perniagaan juga PKS ketika ini lebih bersedia untuk pembayaran balik pinjaman selepas tamat tempoh moratorium tersebut? Rizal, sepanjang 4 bulan yang lepas, SME Bank telah mengadakan banyak engagement session dengan usahawan sektor-sektor perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan semasa tempoh PKP dilaksana. So apa yang kita dapati, untuk aktiviti perniagaan kembali beroperasi secara keseluruhannya, untuk kembali ke tahap operasi optimum seperti sebelum PKP bermula tu memerlukan tempoh masa. Kita juga berpandukan kepada hasil kajian persatuan-persatuan perniagaan dan juga kaji selidik yang dilakukan oleh agensi kerajaan, membuat beberapa rumusan seperti kesediaan untuk membeli kembali kepada pembayaran balik pinjaman pasca moratorium bergantung kepada sektor-sektor ekonomi tertentu. Contohnya sektor kesihatan, healthcare dilihat sebagai mampu kembali ke tahap perniagaan sebelum moratorium dalam jangka masa yang singkat berbanding dengan sektor-sektor lain yang mungkin akan mengambil masa yang lebih. Kebergantungan kepada polisi dan program kerajaan juga mencorakkan tempoh masa untuk usahawan kembali ke tahap operasi optimum. Contohnya macam penutupan sempadan masih menyukarkan pemulihan sektor pelancongan yang bergantung kepada pelancong luar negara, import export misalnya, the supplies and our exports to other countries. Pelaksanaan pelan jana semula ekonomi negara, penjana termasuk program SME Go yang dikendalikan oleh SME bakal memanfaatkan kontraktor PKS. Basically PKS mesti berani berubah, be more agile. Ini adalah peluang untuk revisit balik the business model lah.
Okey, tetapi mungkin Haizat juga boleh kongsikan apakah antara keluhan semasa PKS pada ketika ini, tempoh PKPP ini, melihat kepada kedudukan kewangan mereka. Adakah PKS yang sudah mula berjumpa dengan SME Bank, sudah mula mengadakan perbincangan dengan banker mereka untuk menyatakan kedudukan kewangan mereka dan sama ada mereka mampu untuk membayar kembali pinjaman mereka selepas tamat tempoh moratorium tersebut? Rata-ratanya usahawan mungkin menghadapi 3 senario lah. Yang ada satu, yang pertama dia berhenti operasi, cease operation terus. Kedua, perniagaan masih berjalan tapi hasil jualan dia menurun menyebabkan modal kerja tu berkurangan. Yang ketiga, hasil jualan meningkat naik pun ada tapi dan masih mampu untuk menjana aliran tunai yang stabil. So saya dibagi pihak SME Bank menasihatkan supaya mereka datang awal dan bincang sekarang. So don't wait until last minute. It's I think PKS perlu meyakinkan bank bahawa business model mampu kekal berdaya maju. Perlu juga meyakinkan pihak bank bahawa plan dan strategi perniagaan terkini mampu menjana aliran tunai yang cukup untuk membayar pinjaman yang bakal di struktur semula. Mereka mestilah berkongsi isu dan masalah operasi perniagaan secara telus dengan pihak bank serta merencanakan tindakan susulan untuk mengatasi isu dan masalah tersebut. Okey, Haikal, kita akan kembali bersama dengan Haizat, kita akan kembali bersama dengan Haizat sebentar saja lagi. Rakan tugas saya bernama dengan Haikal, saya membaca mesej di sini. Haizat, kita akan kembali bersama dengan Haizat sebentar saja lagi. Saya tanya soalan kan yang diutarakan oleh penonton di luar sana. Mereka ingin tahu bagaimana bayaran bulanan boleh dikurangkan bagi peminjam individu contohnya. Kita akan bincangkan perkara tersebut daripada kacamata sebuah bank. Adakah ini dapat dilakukan? Mungkin boleh dilakukan. Apakah persediaan yang mereka boleh lakukan? Haikal kata sediakan dokumen, jumpa banker secepat mungkin untuk bincang perkara tersebut. Tapi saya ingin kembali kepada Puan Farizan daripada KWSP. Kami ada soalan daripada Muhammad bin Ismail. Saya tahu masih terlalu awal untuk bertanyakan soalan ini. Tetapi saya tahu ramai di luar sana yang ada soalan dan juga pandangan yang sama. Dan saya akan tanya soalan yang sama kepada Fazli dan juga Hajah juga sebentar saja lagi. Iaitu Muhammad bin Ismail ingin tahu mengenai saya bacakan soalan ini mengenai bayaran bulanan minta dikurangkan semasa PKP. Dan saya kira ada soalan sebelum itu lagi yang diutarakan oleh salah seorang daripada penonton kita. Saya akan cuba dapatkan di sini soalan tersebut. Soalan daripada seorang penonton kita iaitu Hasnan. Hasnan, masalahnya kepada kami yang dibuang kerja, just to inform out there, kalau KWSP hak kami, bolehkah kami keluarkan bagus untuk survive bukan untuk lifestyle, kata Hasnan di luar sana. Adakah ini satu soalan yang adakah ini satu concern dan juga keinginan yang mungkin KWSP boleh lihat jika mereka yang dibuang kerja? Adakah bantuan lebih, jumlah lebih akan ditingkatkan dan bagaimana KWSP melihat kepada masalah Hasnan ini? Okey, saya menjawab dulu ya untuk soalan Cik Muhammad Ismail. Ya. Mengenai bayaran bulanan ya. Sebenarnya memang kita menggalakkan ahli kita membuat penilaian semula mengenai pengeluaran air lestari mereka dari semasa ke semasa. Sebab kalau kita lihat tempoh pengeluaran air lestari adalah selama 12 bulan daripada April hingga Mac 2021. Sebenarnya kalau kita tengok inisiatif lain di bawah inisiatif bawah prihatin, laksana ataupun penjana, dia antara 3 bulan, 4 bulan dan dia bersambung selepas itu kan. Tetapi kita terus perkenalkan 12 bulan. Jadi akan ada kemungkinan kita minta ahli yang tiada keperluan ya, yang mungkin gaji mereka tidak terjejas, mereka masih bekerja, pendapatan tidak terjejas, pendapatan tidak dikurangkan. Jadi jika tidak ada keperluan, kenapa tidak kita membatalkan pengeluaran tersebut ataupun kita mengurangkan amount pengeluaran tersebut. Sebab saya ingin tekankan sekali lagi, sebenarnya macam saya sebut tadi kan,
Simpanan KJBSP itu simpanan persaraan. Sebenarnya amount yang kita keluarkan RM6,000 tu, amount yang dikeluarkan tu, kita sebenarnya bukan mengeluarkan RM6,000. Yang kita keluarkan adalah sebenarnya nilai masa depan RM6,000 tersebut, iaitu kita namakan future value RM6,000 tersebut. Sebab simpanan di KJBSP adalah simpanan wajib dan dia berganda dengan dividen setiap tahun. Dia memanfaatkan gandaan dividen. Jika tidak dikeluarkan, RM6,000 tersebut sebenarnya dalam tempoh 10 tahun dia menjadi RM10,000. Dalam tempoh 20 tahun dia berganda kepada RM18,000 ke RM20,000 bergantung kepada dividen yang kita isytiharkan. Jadi yang dikeluarkan bukan RM6,000, yang kita keluarkan sebenarnya RM18,000, RM20,000 nilai masa depan dia. Sebab Tapi Puan Farizah, mungkin saya boleh mencelah di sini Puan Farizah. Ya. Menurut kata Hasnan, masalahnya adalah mereka dibuang kerja pada hari ini dan pada ketika ini, dan bulan-bulan mereka harus melihat kepada pendapatan mereka. Jadi kata Hasnan adalah KWSP adalah hak mereka. Adakah ini boleh dikeluarkan untuk survive melangkaui RM6,000 untuk tempoh 12 bulan tersebut? Okey Rizal, tadi saya baru menjawab Encik Muhammad Ismail kenapa yang kita kata kita kena nilai semula. Okey, sekarang saya nak pergi kepada soalan daripada Encik Hasnan. Sebenarnya Encik Hasnan, kami memang amat prihatin dan kami faham keadaan yang sedang berlaku ini tapi dalam keadaan semasa kita kena pergi balik kepada mandat skim KWSP itu sendiri. Apa objektif penubuhan dia itu sendiri dia memang untuk simpanan persaraan. Jadi disebabkan tersebutlah maka kita perkenalkan akaun 1 dan akaun 2. Maksudnya bukanlah 100% kita khususkan untuk persaraan. Kita benarkan 30% lagi itu untuk pengeluaran yang dibuat sebelum persaraan untuk membantu ahli kita menghadapi keadaan-keadaan yang macam inilah untuk dia bersara dengan selesa, dia mempunyai tempat tinggal, dia ada pendidikan yang baik Jadi dalam keadaan yang berlaku sekarang, kita perlu mengimbangi antara keperluan semasa dengan objektif asal ataupun keperluan masa depan ahli KJBSP itu sendiri. Sebab dalam inisiatif ataupun dalam menangani masalah COVID-19, kita perlu melihat secara menyeluruh. Inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, dia ada banyak inisiatif lain selain daripada KJBSP. KJBSP ini adalah sebahagian daripada inisiatif-inisiatif yang menyeluruh yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi sebab itu kita ambil inisiatif mengurangkan kadar caruman, kita kena memendamkan air lestari untuk tempoh yang terhad sebab kita cuba untuk membantu ahli sebaik yang mungkin. Okey, Fazlin, kita ke dengan Fazlin untuk hajah pula. Saya tertarik pada soalan Hasnan sebentar tadi. Bagi mereka yang diberhentikan kerja pada ketika ini, mereka harus melihat kepada bagaimana hujung bulan ini, hujung bulan depan dan juga apabila tamatnya tempoh moratorium pada 30 September ini, perancangan kewangan yang bagaimanakah? Tadi Puan Hajah ada menyatakan bahawa mereka harus duduk bersama satu keluarga untuk membincangkan apa yang mereka harus potong secara bersama. Tetapi Fazlin, boleh Fazlin tambah kepada jawapan tersebut, perancangan kewangan yang bagaimanakah dan juga di manakah peluang mereka untuk berunding dengan institusi kewangan mengenai penjadualan ataupun penstrukturan semula pembayaran balik pinjaman mereka. Adakah ini ada peluang ini untuk mereka di luar sana, Fazlin? Okey, terima kasih. Bank Negara Malaysia dia ada mengeluarkan satu siaran akhbar minggu lepas pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia mengatakan bahawa institusi perbankan bersedia memberi flexibility. So bagi mereka, I think pertama sekali ialah bagi mereka yang hilang punca pendapatan, dibuang kerja dan sebagainya, mereka boleh berbincang dengan bank mereka untuk mendapatkan extension of moratorium. Tetapi di sini approach is currently is going to be targeted assistance. Macam memberikan flexibility itu kepada kumpulan yang bersasar sahaja, kepada mereka yang terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi dia bukan, kita compare dengan current punya moratorium is automatic, semua orang dapat kan. Tapi yang ke depan ni adalah untuk mereka yang terkesan sahaja, is called targeted assistance, di mana kalau kita hilang pekerjaan macam tadi Encik Hasnan kata tak ada punca pendapatan,
dia perlu pergi kepada bank dan state dia punya case, berbincang. Tunjuk bukti bahawa dia telah diberhentikan kerja, memang dia tak ada savings dan dia punya tak ada monthly pencaraman dalam KWSP dan sebagainya, membuktikan bahawa dia dah telah diberhentikan kerja dan sebab oleh itu bank akan memberi flexibility untuk mungkin moratorium ataupun mungkin membayar interest sahaja atau ansuran yang lebih rendah. Itu dah ada satu announcement daripada Bank Negara pada minggu lepas. Dan di sini bila saya cakap tadi awal-awal mengenai persediaan awal, ini adalah salah satu persediaan awal yang orang ramai boleh buat, iaitu pergi berbincang dengan bank. Berbincang dengan bank untuk mendapat balik maklumat mengenai pinjaman-pinjaman mereka dari segi ansuran bulanan yang nak kena bayar, kadar yang baru yang akan dikenakan dan juga charge-charge lain. Jadi kalaulah mereka tu ada situasi seperti Encik Hasnan tadi, mereka boleh state dia punya case dan tengok macam mana. Okay. Sebenarnya it doesn't end there. Dia tak adalah macam pergi kat bank, lepas tu bank mungkin akan buat proposal dan sebagainya. Mereka boleh berbincang, tapi sebab saya daripada AKPK, so kami di AKPK juga sedia membantu dan mendengar masalah-masalah orang ramai. Dan paling ringkas, adakah ini akan beri kesan kepada status sikris peminjam yang mungkin ingin melihat kepada merundingkan semula pembayaran bulanan mereka? Bagaimanakah ini akan berikan kesan pada status sikris mereka? Untuk jadualan dan persetujuan semula pinjaman secara terus daripada bank tadi, yang saya cakap di mana Bank Negara membuat announcement itu, sikris tidak akan terjejas. Itu telah diberitahu. Tetapi sebagaimana orang ramai tahu, kalau masuk program AKPK memang tidak akan ada tagging sikris mengatakan mereka telah memasuki program AKPK. Ya. Jadi mereka boleh, pilihan pertama adalah pergi ke bank dahulu, kemudian jika mungkin berdepan kesukaran lagi, pergi pilihan kedua iaitu pergi ke AKPK. Yes. Tapi pergi ke AKPK untuk berborak-borak pasal kedudukan kewangan mereka, adakah ini boleh dilakukan? Ya, memang kami mengalu-ngalukan orang ramai yang terjejas dengan pendapatan ataupun mereka yang rasa dia orang punya cash flow dah macam perlu diberi perhatian lah kan. Datang ke AKPK untuk berbincang dengan kaunselor kami lah. Sebenarnya kami sekarang ni buat telefon counselling. Kita akan tengok balik aliran tunai, apa yang perlu adjust, kita akan recommend lah kepada pelanggan tersebut. Jadi kami memang mengalu-ngalukan orang ramai untuk berbincang dengan AKPK. Jadi jumpa tak akan tag sikris lagi untuk yang jumpa untuk berborak dulu tak akan. Kalau berjumpa tak ada. Okey, saya rasa pengguna di luar sana ingin tahu adakah perkara itu akan tag sikris ataupun tidak. Hajah, kembali pada apa yang Hajah katakan tadi tu, iaitu satu keluarga harus duduk bersama. Hajah banyak memberikan kaunseling dan juga bimbingan kewangan kepada ahli keluarga, kepada individu, keluarga muda semua. Adakah ini mudah untuk dilakukan Hajah untuk memastikan ahli keluarga dapat be on the same page untuk kita bergerak ke hadapan bagi mereka yang dibuang pekerjaan, dikurangkan gaji mereka? Bagaimana Hajah cadangkan mereka lakukan perkara ini? Okey, terima kasih Rizal. Sebab kami ni perancang ataupun di keuangan Islam. So memang kalau for Muslims, kita memang kena singkap Al-Quran, dan actually one verse in the Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 155, memang Allah dah berfirman yang kita semua akan diuji dengan ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Itu yang paling solid lah kalau itu dibawakan sebagai tadabbur keluarga maka masa isu tadi Fazlin cerita pasal kita kena ada emosi stabil dari segi rasional kita sebelum kita boleh laksanakan sesuatu. Sebab memang very class topik chosen tu, jangan panik tu memang amat bagus. Sebab kita tidak akan membuat sesuatu keputusan yang baik bila kita panik. Dan kita just nak, what's in it for me, how do I do this. Tak tahu Rizal pernah baca tak buku Who Moved My Cheese?
Oh, ada pernah nampak tapi tak. Apa, now you have audio books, Masya Allah, so you can go to YouTube, just key in nama buku tu, dan saya sebenarnya semalam saya mendengar lah 50 minit bacaan buku Who Moved My Cheese. So saya ingin cadangkan juga pihak Cik Haizat mungkin boleh intro kepada semua PKS ya. Ada dalam bahasa Indo dan bahasa India, macam-macam. Pasal buku ini amat klasik sangat untuk kita apply kan bila situation change ya. Sekarang memang amat relevan sebab mereka yang biasa dapat gaji sebanyak sedemikian tiba-tiba terus tak ada. Jadi kalau you ambil falsafah one of the character dalam buku itu, How kalau tak silap saya, dia ada 2 tikus dan 2 lelaki kecil. So satu tikus ni dipanggilnya Scuffy, satu Sniffy. Sniffy ni memang dia boleh bawa tapi tak betul dia laksanakan. Sekali itu dia memang laju je nak membuat sesuatu. Tetapi lelaki kecil ni yang klasik sangat kita punya perwatakan. Seorang yang memang suka situasi tak berubah. I just like this, I tak nak change. Yang seorang tu memang adapt to change. So saya rasa sekarang masa yang sesuai untuk kita intro balik cara motivasi begini, dan kalau kita dapat mengamalkan cara perubahan dan ambil juga iktibar daripada ayat-ayat Quran ya. Surah Al-Baqarah tadi 155, satu lagi 152, Allah dah cakap kalau ingat pada Allah, Allah ingat pada kita, dan siapa yang sabar memang Allah akan bantu. So kita kena ambil banyak iktibar, sebab saya pun ditakutkan, dikejutkan oleh berita-berita mereka yang commit suicide ya, because of financial stress ya. Kita harus mendatangkan satu ketenangan kepada rakyat ya, dan media massa main peranan penting ya, untuk kita sampaikan mesej supaya rakyat di luar sana jangan terlalu panik, dan ingat tidak ada lagi ruang untuk dia memberi solution kepada keluarga. Dan jika seseorang tu kehilangan pekerja ataupun kurang pendapatan, dikurangkan gaji mereka, jika mereka pergi ke hajah, apa yang hajah akan suruh mereka lakukan? Top 3 perkara utama yang hajah akan suruh mereka. Yang Muslim datang kat saya firstly taubat. Solat taubat, kena istighfar banyak-banyak, dan kita akan melalui Al-Quran. Sebenarnya Rizal, saya memang didatangi oleh seorang kontraktor yang ingin membunuh diri beliau sebab beliau tidak boleh settlekan masalah kewangan. So memang saya ada pengalaman dan melihat bagaimana situasi itu berlaku, dan kita harus tangani dengan very sensitif. Tapi bila kita Muslim, insya-Allah sandaran dia amat kuat. Dari segi perancangan kewangan pula, apa yang mungkin hajah boleh cadangkan mereka lakukan? Buat spreadsheet ke, buat bajet dengan lebih, hajah tekan duduk bersama-sama? Kita dah sentuh bab duit keluar kan. Duit keluar memang bajet seteliti mungkin. Pemakanan memang harus, kalau dulu asyik kita terdiri je, atau daging batang pinang aja, tukar this kind of things. And then pendapatan tu saya rasa sekarang Masya Allah, if you have a laptop, you are online, you can banyak pekerjaan yang kita boleh dapat online ya, online marketing. And then saya ingin cadangkan juga pihak kerajaan kalau boleh ya, ada ruang matchmaking of people yang diberhentikan kerja dan kerja yang wujud. So sekarang kan kita ada big data analytics, we can use that kan, match orang yang tak ada gaji ni, dan especially mereka dalam hospitality industry ya, banyak terjejas. Kita tengok satu airline dia kasih setahun cuti tanpa gaji. So ini apa harus mereka laksanakan, if we can put them in dalam mungkin the hotel domestic punya tourism kan, dan kita boleh buat that matchmaking, insyaAllah that is good for them lah. Tapi selain daripada dia sendiri kena react to the situation and find your new cheese. Ya, cheese dulu kalau tak ada tu, pergi duk cari tempat ruang, insyaAllah, sebab satu pintu rezeki tutup, Allah akan buka lebih banyak. InsyaAllah. Dan kepada Haizat saya ingin kembalikan kepada Haizat soalan ini, iaitu bagi sebuah bank, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada mereka ingin datang ke bank untuk struktur semula pinjaman bagi seorang peminjam individu ataupun PKS sekalipun, apa yang bank boleh sediakan pada ketika dan juga tempoh ini? Tadi Fazli ada menyatakan tentang kenyataan sekiranya daripada bank negara, bagaimana bank-bank akan membantu pelanggan mereka. Bagi SME Bank dan juga Haizat yang ada pengalaman yang banyak dalam industri perbankan, apa yang Haizat dan juga SME Bank akan lakukan kepada pengguna dan juga peminjam di luar sana?
Okay, seperti yang disampaikan oleh Fazlin tadi dari sudut individu, kami di SME Bank memang kami menawarkan penjadualan dan penstrukturan semula atau lebih dikenali sebagai reschedule and restructure RNR untuk PKS. Okay, kenapa kita perlu RNR? Sebab kita memang nak bantu PKS untuk yang sedang menghadapi kesukaran pada saat ini, dan juga untuk mengelakkan mereka daripada ada report buruk atau aging on dia orang punya account. Okay, apa yang mereka boleh buat macam saya cakap tadi, datang awal dan kita bincang sekarang, jangan tunggu. Okay, so cepat-cepatlah approach our relationship manager untuk kita discuss atau berbincang go through the cash flow, aliran tunai, kita justify on the business model moving forward, cash flow management dan cash flow forecast yang reasonable, yang realistic untuk kita assess, untuk kita bantu sama-sama untuk memastikan yang mereka boleh bertahan atau lebih maju dalam masa akan datang. Faktor-faktor lain yang kami pertimbangkan adalah komitmen daripada pengurusan tinggi, daripada pemegang saham dan daripada pengarah company itu sendirilah. So please be honest and truthful lah about masalah. Memang kami di sini memang ingin membantu. Jangan takut, memang tak ada efek secret dan tak ada efek you punya credit rating untuk masa akan datang. So this is the time. Cuma datang awal dan kita bincang sekarang. Dan saya tahu tentunya Haizat ada berbincang dengan CFO ataupun CEO lain perbankan, ada minum kopi, minum teh bersama mereka. Apakah kerisauan mereka kepada bergerak ke hadapan selepas tempoh 30 September ini? Adakah mereka risau pengguna peminjam akan mungkin berdepan kesukaran untuk membayar pinjaman mereka? Itu semestinya lah. Kita sebagai bank pun adalah organisasi perniagaan memang akan terkesan bila customer atau klien kita menghadapi kesukaran. Dia akan menjejaskan sedikitlah kita punya profitability and kita punya capital lah. Dari sudut cash flow, insyaAllah bank, because kita the business is we borrow and we lend money. Tapi lebih penting we have to tackle the problem to at the source. Kita perlu memastikan klien dan customer kita ada jalan keluar lah. Basically memang kita nak bantu yang dengan support daripada bank negara, daripada kerajaan. Kita rasa RNR ni penjadualan semula dan penjadulan semula akaun adalah yang terbaik buat setakat ni lah. Okey, saya akan tanyakan soalan daripada Muhammad Firdaus, M. Firdaus di sini ya. Dengan bantuan dan segala kemudahan yang diterima, bagaimana pengguna boleh rancang penggunaan dengan sebaliknya, perbelanjaan saya kira di situ, perbelanjaan dengan sebaliknya, dengan segala bantuan, dengan mungkin moratorium bersasar, dengan bantuan daripada Air Lestari, ada AKPK, ada pengurus kewangan. Bagaimana Haizat lihat pengguna boleh ambil peluang ini dengan sebaiknya? PKS dan juga pengguna individu, bagaimana Haizat boleh lihat mereka boleh maksimalkan kemudahan ini? Okey, buat masa sekarang kita ada for example macam SME Bank, kita ada banyak produk. Okey, datang dan berbincang dengan kami. Macam saya explain tadi, ada macam SME Go untuk kontraktor, kita ada SME Technology Transformation Fund. Itu memang fund daripada bank negara yang memang very generous lah in terms of rates, hanya 4%. Macam masa tempoh PKP, government ada membantu 5 bilion. SME Bank sendiri kita dah luluskan dan kita telah disburse around 500 million pada siapa yang mengambil peluang. So macam saya telah katakan tadi, ini adalah peluang untuk SME atau PKS untuk assess balik, revisit the business model, talk to the bank, to the financial, untuk berbincang, dan ya inilah masanya untuk mengambil peluang.
untuk maju ke depan pada masa seterusnya. Paling ringkas, Aizat, ada success stories yang diterima daripada SME yang mungkin sehingga kini terjejas pendapatan mereka yang SME Bank telah bantu? Ini untuk masa PKP ke atau? Masa PKP sehingga kini ada yang Aizat boleh kongsikan bersama dengan Okey, daripada masa PKP kebanyakan mereka ada masalah cash flow. Masalah cash flow macam seperti mana yang kita semua sedia maklum, kerajaan ada memberikan 5 billion lah relief facility to 1 million. Okay, the process tu memang very fast. Pada siapa yang mengambil peluang, tapi benda tu agak limited. Pada siapa yang mengambil peluang atau really care about their business or their organisation, about dia punya staff. So itu dapat membantu mereka sustain untuk dalam masa beberapa bulan ni. Memang 90+% lah of our clients yang memang ambil, yang bersetuju untuk apply fund tersebut. Seterusnya selepas post Mora ni, inilah kita akan offer extension of R&R. So saya memang berharap lah memang mereka tampil dan berbincang dengan kami macam mana kami bantu untuk melaksanakan. Okey, saya ada banyak soalan berkenaan untuk SME Bank, tapi saya akan berikan kepada ahli panel lain dahulu. Mungkin kita juga boleh melihat pada soalan ini, soalan daripada Afruz ya. Ketika ini, in my case, I'm okay with the impending end of moratorium, but now we may have a new wave of MCO ataupun new wave of COVID cases. Should I reserve the cash I have saved during the moratorium just in case the situation gets worse, or is it safe for me to invest the money to grow my business? Or saya rasa untuk pengguna di luar sana mungkin to spend ataupun untuk melabur duit ini. Mungkin Hajah boleh lihat pada soalan tersebut, sama ada duit yang disimpan pada tempoh moratorium ini boleh dilaburkan untuk perniagaan ataupun untuk individu melabur dalam produk-produk pelaburan di luar sana. Hajah? Ya, okey Lisa. Sebab memang ada yang tanya kalau kita savvy on investment, memang sebaiknya kita boleh masuk pelaburan, sebab kalau kita ikuti trend pelaburan baru ni, kita ingat COVID tu akan menurun dan terus menurun. Pelaburan dia nyata dalam tempoh, saya ingat kalau tak silap saya dalam March to April tu dia memang menaik dan kita pun tidak bayangkan yang beberapa amal saham pun terus menaik dari segi prestasi dia. Tapi dia kena berhati-hati sebab risikonya kita tidak mahu ambil terlalu tinggi risiko. Of course you have to save your money but save and invest is still the best, sebab investing you know mana yang nak masukkan dan you tahu membaca risiko. Itu return profile dia lah. Dan of course jimatlah dari segi jangan berbelanja berlebihan seperti Puan Fazlina cakap kalau kita nak tu ikut keperluan bukan nak kemampuan. Memang very basic wants and needs analysis insyaAllah. Tapi satu lagi lah mungkin bagi mereka yang dah berhentikan kerja, saya difahamkan pihak SOKSU juga ada memberikan sedikit bantuan untuk mereka yang diberhentikan kerja oleh majikan. I think mungkin every month lihat di sana. Dan juga kalau ingin datang ke pihak kami memang mengadukan juga sebab kami boleh membimbing anda menjadi perunding keuangan Islam insyaAllah. Okey, saya ada soalan daripada Rod, saya tanyakan kepada AKPK, kepada Fazlin. Rod bertanya, soalan saya, disebabkan PKP ketika ini kredit rekod bakal tidak cantik sebab lepas moratorium ini pun income level dah tak sama. Macam mana nak mencantikkan balik kredit rekod saya? Terima kasih. Kepada Fazlin Fazlin? Ya, okey. Sebenarnya kredit rekod ni dia adalah sesuatu yang bank akan guna untuk untuk menilai sama ada nak bagi pinjaman atau tidak. Jadi ianya amat penting lah bagi seseorang individu untuk memastikan kredit rekod itu elok. Tetapi bagi kami, kredit rekod itu adalah satu faktor di mana kalau kita sekarang ni mempunyai masalah kewangan, kita perlu bertindak
in the sense that kita perlu take action untuk memperbaiki kedudukan kewangan kita. Jadi kalau sekarang ni kredit rekod kita tak elok, kita perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki kedudukan kewangan kita supaya lama-lama kewangan kita tersusun dan eventually kredit rekod kita akan baik. Jadi saya juga nak menyentuh pasal secret tagging tadi tu. Sebenarnya secret tagging ni untuk AKPK, pelanggan AKPK yang masuk DMP kita ya, Debt Management Program, kita tengok dari segi perspektif yang lebih positif, in the sense that tagging secret ataupun masuk Debt Management Program ni bukannya sesuatu bebanan atau hukuman. Ianya should be look at sebagai sesuatu yang kita bagi untuk mendisiplinkan diri kita untuk mengemas kedudukan aliran tunai kita. Oleh itu saya rasa macam katalah kita punya secret exposure kita pun dah tinggi kan. Kalau kita keluar untuk mendapat pinjaman pun mungkin kita tak dapat. Jadi apa yang penting, the first perspective is kita betulkan kedudukan kewangan kita dan dari situ kita boleh membaiki credit record kita dan juga in this case decrease kita supaya kita take action lah, kita own it. Ya. Okey, dan terakhir sekali Fazlin ya, sebelum kita pergi kepada semua orang dan juga untuk menyatakan pendapat dan juga pandangan mereka tentang bagaimana pengguna PKS siapa di luar sana dan juga boleh melihat kepada pelbagai agensi dan juga pelbagai perkhidmatan yang diberikan. Saya tanya Fazlin ya, jika mereka berada dalam Debt Management Program DMP ketika ini, sudah ada Debt Management Program, adakah mereka boleh menstruktur lagi semula bayaran mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19? Katakan mereka diberhentikan kerja ataupun mendapat gaji yang kurang, adakah mereka boleh menstruktur kembali program Debt Management mereka? Secara ringkas, Fazlin? Ya, bagi pelanggan-pelanggan Debt Management Program kami, kami menyarankan mereka untuk menghubungi AKPK untuk berbincang dengan kaunselor-kaunselor kami untuk menstruktur balik pinjaman mereka. Kami ada menyediakan beberapa flexibility dari segi pembayaran balik di mana AKPK akan berbincang dengan pihak bank bagi peminjam-peminjam tersebut. Bagi pelanggan Debt Management Program kami lah. Ya. Okey, Puan Farizan, saya ingin mulakan rangkuman ini dengan Puan Farizan. Saya tahu sejak belakangan ini ada peminjam wang atau pihak tak bertanggungjawab juga mensasarkan pencarum KWSP untuk jadikan simpanan mereka sebagai cagaran untuk pinjaman peribadi. Apa nasihat KWSP ketika ini untuk pastikan mengelak pencarum jadi mangsa penipuan ini, terutama ketika tempoh tamat moratorium di mana mungkin ada orang akan panik pada ketika itu dan juga just say yes to anything yang orang tawarkan. Mungkin secara ringkas dan juga Puan boleh rangkumkan perkhidmatan yang diberikan KWSP lagi untuk membantu mereka selepas tempoh moratorium ini. Okey. Memang sebenarnya kita tahu ya, memang ada sebilangan sana yang mengambil kesempatan kepada apa yang berlaku pada masa ini ya. Jadi KWSP ingin mengingatkan ahli lah ya. Simpanan tu simpanan persaraan. Jadi kita dah nak hampir. Jadi jangan kita terjebak dengan janji-janji pelaburan yang memberi pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat, mengambil pinjaman peribadi dengan mencagarkan simpanan KWSP ataupun membuat pengeluaran menggunakan pihak ketiga yang mengambil komisen. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya ini salah ya, kita jangan terjebak. Apa yang kita perlu ingat, ahli perlu ingat, kita dah mengumpul simpanan KWSP ini selama berpuluh-puluh tahun. Ya, manfaat gandaan dividen tu dah banyak. Jadi kalau berlaku kerugian ataupun hilang, kita dah tak ada masa, dah tidak sempat lagi dah untuk mengumpul balik simpanan sebanyak itu untuk kita tanggung persaraan kita nanti. Kita jangan biarkan diri kita miskin di hari tua kita ya. Dan kepada saya juga ingin menyarankan kepada usahawan-usahawan PKS yang menghadapi masalah untuk membayar caruman. Mereka datang ke mana-mana pejabat KWSP kita yang terdekat, berjumpa dengan pegawai KWSP, dapatkan nasihat dan buat perundingan. Bagi ahli-ahli yang lain pula, mereka sebenarnya boleh dapatkan nasihat persaraan ya, nasihat keuangan daripada pegawai penasihat kita di pejabat-pejabat KWSP di bandar-bandar utama ya. Jadi nasihat keuangan itu adalah percuma. Jadi semua benda tu ada diberikan oleh KWSP. Cuma tampil ke depan, jangan diam, terus dapatkan pandangan dan nasihat yang ada.
Okey, Haizat pula bagaimana nasihat kepada PKS, SME di luar sana, perniagaan di luar sana yang Haizat kata datang ke SME Bank, boleh bincang, boleh rundingkan secepat mana perkara tersebut boleh berlaku dan juga secepat mana mereka boleh lihat kesannya dan juga apa yang SME boleh tawarkan lagi beyond dollars and cents. Adakah hand holding untuk SME ini ataupun bagaimana? Okay, there are two parts. Satu, kepada our existing clients, yang ada facility dengan bank ni memang you have to come fast lah. Memang kita bincang untuk persetujuan dan penjadualan semula pembayaran. At the same time kita ada subsidiary of SME Bank, it's called SEDA, Center of Entrepreneur Research and Development, yang mana kita ada offer banyak training program, kita ada offer advisory, khidmat nasihat perniagaan, so engage us. Kita di sini memang sedia membantu. Harap mereka mengambil peluang dan bergerak pantas lah. Okey, bergerak pantas itu adalah mesej utama daripada SME Bank. Yes. Okey, bergerak pantas. Dan perlu ambil peluang. Dan perlu ambil peluang ya. Okey, saya ingin ke Fazlin daripada AKPK. Fazlin, soalan terakhir, bolehkah seseorang mempunyai kewangan yang stabil tapi hutang yang tinggi minta pertolongan AKPK demi kontingensi masa depan? Soalan Muhammad Rezwan. Dan Fazlin boleh rangkumkan apakah yang AKPK boleh berikan lagi kepada mereka di luar sana ketika tempoh tamat moratorium ini, terutama kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, kepada mereka yang pendapatan mereka dikurangkan dan mereka yang takut untuk ke AKPK atas segala stigma yang wujud daripada apa yang berlaku pada rakan-rakan mereka ataupun orang yang mereka kenali. Bagaimana Fazli melihat pada perkara ini? Pertama sekali untuk mereka yang soalan tadi kan yang over indebted dan exposure data lebih tinggi tu, memang disarankan untuk berjumpa dengan AKPK di mana AKPK ada debt management program. Kita akan tengok dia punya kedudukan aliran tunai, berbincang dengan pelanggan tadi bagaimana kita boleh buat satu plan pembayaran balik kepada bank-bank lah. Di sini kita akan berunding dengan bank untuk membuat proposal mengikut affordability customer tadi kan. So itu adalah program yang kami ada di AKPK dan berbalik kepada stigma mengenai program debt management program kami, kebiasaannya stigmanya ialah sebab si kes kena tag lah, tapi macam saya terangkan tadi, kita perlu tengok benda ni dari segi sudut yang positif di mana kita nak membetulkan dia punya aliran tunai. So kalau macam soalan tadi mengatakan dia dah overexpose, kalau dia pergi bank pun kalau sikis dia dah banyak sangat hutang pun mungkin dia tak dapat pinjaman yang baru. Jadi kita tak memaksa ya, di AKPK kita tak memaksa, kita bagi option kepada orang ramai untuk tengok apa yang paling sesuai untuk dia. Jadi saya rasa stigma itu adalah sesuatu yang kita kena tengok dari segi sudut yang lebih positif. Lepas tu pula untuk in conclusion lah untuk hari ini, bagi pihak AKPK memang kami membuat komunikasi kepada orang ramai supaya they move forward and act early, bertindak sekarang lah ya. Itu yang awal-awal tadi saya cakap persediaan awal dan sebagainya, di mana kita perlu seek help. Kalau kita rasa kita terkesan dengan COVID, bank negara pun dah cakap, bank-bank pun dah cakap dia orang ada R&R, boleh buat rescheduling, boleh buat restructuring dan sebagainya. Dan kalau dia rasa macam masih tak boleh nak berjumpa dengan bank di sebab-sebab yang tertentu, mungkin proposal bank terlampau tinggi dan sebagainya, mereka boleh juga berbincang dengan AKPK. Dan AKPK boleh bantu mereka untuk halakan mereka kepada agensi-agensi yang berkaitan dan juga facilities yang ada untuk mereka lihat. InsyaAllah kami boleh, di mana kami di AKPK kami ada satu network jaringan sosial di mana kalau kita katalah seseorang itu hilang pekerjaan, kami boleh menyalurkan dia kepada Jobs Malaysia ataupun kepada Perkeso dan sebagainya ataupun Giat Mara. Ada satu jaringan network yang AKPK telah establish dengan a few agencies yang boleh menolong mereka untuk mendapatkan training ataupun menambahkan pendapatan mereka. Okey, dan terakhir sekali adalah Hajar. Hajar, saya tahu ramai agensi dan juga banyak agensi telah menyatakan bahawa mereka boleh membantu
Mereka ingin orang yang terkesan ini ataupun pengguna peminjam yang terkesan ini untuk pastikan bahawa mereka datang dengan pantas. Ada pelbagai bantuan dan juga kemudahan yang diberikan. Nasihat hajah kepada mereka yang terkesan di luar sana, mungkin sudah ada mula sikit-sikit bibit panik tersebut. Apakah yang mereka harus lakukan, ambil peluang ni bagaimana, dan juga bagaimanakah peranan perancang kewangan ketika tempoh sukar ini bagi mereka yang kehilangan pekerja dan juga mereka yang kekurangan pendapatan apabila tamat tempoh moratorium 30 September ini. Ya, lagi sekali lah kita sarankan bagi mereka yang ambil aja positif situasi ini, apapun yang terjadi ada hikmah di sebaliknya. So yang penting kita bertindak to better our position. So sekarang pihak bank dah dengan terbukanya memberi ruang untuk kita datang negotiate. Saya dulu banker in the 1980s, tak pernah bank kita macam tu. Bank memang asyik nak saman, asyik nak lelong, asyik nak bankruptkan. Tapi sekarang Masya Allah bank-bank amat positif dan open minded dan menjiwai satu sifat empathy dengan customer masing-masing. So ambil peluang ini, pergi berbincang dan berterus terang dengan keadaan keuangan kita. Maksudnya dokumen tu termasuklah kita kena bawa kita punya financial aliran wang tunai kita. Tulis, catat apa yang anda belanja sekarang, pendapatan saya dah kurang sekian, saya punya belanja tetap macam ni, anak membesar, apa, cerita setelus-telusnya dengan pihak bank. Of course jangan tak terus terang, jangan membohongi diri anda dan bank. Berterus terang dan share your real financial situation, insyaAllah akan dapat di restructure kembali. Dan of course pendapatan kenalah usaha lebih sikit, pergi cari kerja di luar sana, insyaAllah ada ruang. Jangan of course jangan kita duduk aja expect benda tu berubah, expect benda tu datang ke kita. Kita kena ubah diri kita, baru insyaAllah kita akan dapat rezeki di luar sana, insyaAllah. InsyaAllah, dan itu adalah mesej positif untuk kita akhiri perbincangan webinar kita pada hari ini pasca moratorium. Bagaimana untuk tidak panik, saya ingin kembali memperkenalkan panelis kita pada hari ini, Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahid, Pengarah Hijrah Wealth Management Sdn Berhad, Puan Farizan Kamaluddin, Pengurus Kanan Jabatan Pengurusan Strategi KWSP, Puan Nur Fazlin Zakaria, Pengurus Besar Bahagian Operasi ATPK, serta Haizat Rizal Aziz, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan SME Bank, berkongsi pada kita cadangan. Dan saya kira antara yang paling penting sekali yang saya dapati daripada webinar ini adalah, pertama sekali, bertindak pantas. Kedua, jangan malu, jangan rasa takut untuk bertemu dengan pegawai pengurus bank, untuk bertemu dengan AKPK, untuk bertemu dengan pengurus kewangan, untuk membincangkan situasi kedudukan kewangan sebagai sebuah PKS, sebagai seorang peminjam individu, untuk melihat kepada bagaimanakah kedudukan kewangan anda selepas tempoh moratorium, terutama bagi individu yang kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan mereka dikurangkan. Dan kami akan bawakan lebih banyak perbincangan berkenaan dengan normal baru ini. Jangan lupa sertai workshop kami minggu depan bertajuk Work From Home, Secrets to a Productive Day. Berbagai tips yang sangat produktif dan juga praktikal bakal dibincangkan dengan pakar etika bekerja dari rumah dan juga wakil dari Google. Selasa depan 11 Ogos jam 2 petang. Register di link.astroawalni.com. Dan ini saja perbincangan kita untuk hari ini. Teruskan perbincangan ini, teruskan anda melihat kepada peluang di luar sana untuk menstruktur semula dan juga merancang kewangan anda apabila berakhirnya moratorium pada 30 September ini. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat dan juga semoga maju jaya.